Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi Quran tafsir Quran ringkas mengikut muka surat daripada Mashaf Al-Quran. Alhamdulillah, moga-moga kita dapat memetik perkara-perkara insya-Allah yang terbaik daripada Al-Quran yang akan menjadi bekalan kita pada hari ini insya-Allah. Hari ini 23 hari bulan September 2020 tahun Masihi. Alhamdulillah, kita daripada Bandar Seri Begawan, daripada berhampiran Masjid Umar Ali Saifuddin yang akan menyambut ulang tahun yang ke-62 pembinaan masjid ini. 62 pembinaan masjid ini sejak daripada tahun 1958. InsyaAllah tak berapa lama lagi, iaitu dalam masa 3 hari lagi akan menyambut iaitu pada 26 hari bulan September. Pada pagi ini insyaAllah kita akan baca bersama-sama pada muka surat yang terakhir daripada surah Yasin. Masya Allah, kita dah hampir tamat surah Yasin. Kita akan hari ini muka surat yang terakhir, dan selepas ni kita akan masuk kepada satu surah yang baru. InsyaAllah hari ini kita akan baca daripada ayat yang ke-71 sehingga ayat 83. InsyaAllah kepada siapa-siapa yang ada di line pada masa ni, ataupun siapa-siapa saja yang sempat melihat rakaman ini selepas daripada ini di Facebook ataupun akan dimasukkan ke dalam YouTube insya-Allah tidak berapa lama selepas daripada sesi ini. InsyaAllah boleh buka muka surat 445. Tapi kalau memandu jangan buka ya. Kalau siapa-siapa yang berada relax, ada masa untuk bersama-sama, silakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan baca dulu insya-Allah sedikit daripada ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Sadaqallahul azim. Pagi ni kita akan baca ayat-ayat yang berkaitan dengan beberapa perkara Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk menunjukkan kehebatan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat-ayat yang kita baca ini adalah masih lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan nak minta daripada orang-orang yang tidak beriman ni, kepada orang-orang kafir ni, kepada orang musyrik ni, kepada orang yang menentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba kamu tengok apa yang ada di hadapan kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan insya-Allah dalam ayat-ayat yang akan kita baca sebentar lagi, apa Allah Taala sebutkan tentang binatang-binatang. Binatang-binatang ni iaitu memang ada daripada dulu, daripada permulaan hidup manusia sampailah kepada hari kiamat akan ada binatang-binatang ini. Dan manusia mempergunakannya dalam apa cara bentuk sekalipun, tetapi akan ada, semuanya ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang akan kita baca sebentar lagi ini. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga insya-Allah, iaitu apa? Iaitu apa-apa yang disembah oleh manusia ni. Apa-apa yang disembah oleh manusia, iaitu sama ada batu ke ataupun apa saja, berhala-berhala, diri mereka sendiri, apa saja yang disembah oleh manusia, yang ditaati oleh manusia di dalam kehidupan mereka di dunia ini, sebenarnya tidak boleh menolong mereka di hari kiamat. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah tentang penciptaan semula. Manusia ini perkara yang paling banyak sekali mereka rasa tak betul pada Muhammad ini, pada apa yang dibawa oleh Islam ni, ialah manusia ni akan mati dan kemudian akan dibangkitkan kembali. Mereka tak pernah lihat pun. Mereka melihat hanya kubur-kubur yang ada, tapi manusia-manusia yang dah mati ni tak akan kembali lagi. Itu sebenarnya kepercayaan yang ada dalam pemikiran manusia. Sama ada dahsyat, iaitu mereka menolak langsung terang-terangan, ataupun secara tidak langsung ada dalam hati manusia, ada terfikir betul. Oleh kerana itulah maka kuat lemahnya manusia ni yakin ataupun tak yakin terhadap kebangkitan semula ni, itulah sebenarnya yang mendorong mereka untuk beramal dan bekerja di atas dunia pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan baca ayat yang pertama tadi. Apa yang telah saya bacakan tadi, ayat pertama, iaitu apa? Awalam yarau. Apakah mereka ini tidak melihat? Anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Kami telah ciptakan untuk mereka. Allah Taala sebutkan untuk mereka. Kemudian Allah Taala sebutkan ini ialah apa? Mimma amilat aydina. Jadi maknanya sini ialah
semua benda atas dunia ni terutama binatang lah yang akan disebutkan dalam ayat ni, adalah sebenarnya diciptakan untuk manusia. Cuba tengok kan, manusia mengambil manfaat daripada binatang ini. Binatang ini mati dan lahir kan. Kambing-kambing di New Zealand sangat banyak kan. Kambing-kambing di Australia, lembu-lembu di Australia kan. Maknanya lebih banyak lagi daripada bilangan manusia. Bagaimana mereka boleh membiak dan tidak pupus sehinggalah hari kiamat, sehinggalah hari ini kita boleh makan. Manusia boleh makan tu. Jadi semua benda ni daripada mana? Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini, semua ni adalah ciptakan untuk kamu, untuk mereka tu, lahum. Dan benda tu semua bukan ciptaan lain, bukan ada syirik dengan yang lain. Tapi Allah Ta'ala sebut kat sini itu mimma amilat aidina. Ulama tafsir kata di sini kan, walaupun adalah perbezaan di sini yang kata salah khalaf ni dalam perterjemahan masalah aidina, tangan apa benda maksudnya, tetapi ulama-ulama tafsir daripada ahli sunnah wal jamaah dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Wasid, disebutkan bahawa Allah Ta'ala sebutkan mimma amilat aidina, menunjukkan bahawa tidak ada campuran orang lain dalam masalah penciptaan semua benda ni. Ciptaan manusia, ciptaan binatang dan sebagainya, semua tu adalah Allah Ta'ala saja yang buat. Yang lain tu hanya kita boleh katakan menyibuk saja kan, ciptaan-ciptaan manusia saja. Jadi Allah Ta'ala kata an'ama, tu sebutkan secara khusus dalam ayat ni, iaitu binatang. An'am itu artinya binatang ternak lah, binatang yang berkaki empat, tetapi dikiaskan selepas daripada itulah kan, binatang ayam, itik, burung dan sebagainya. Fahum laha malikun dalam tafsir Jalalain disebutlah dhabitun maknanya boleh kontrol. Kita tengokkan binatang ni kan, walaupun besar kita kata kerbau kan, sangat besar kan, seladang sangat besar kan, ataupun apa-apa lagi lah kan, binatang-binatang yang berkaki empat yang menjadi binatang ternak yang boleh dimakan ni kan, semua tu besar-besar. Kau nak lawan dengan manusia, memang kalah manusia kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kepada manusia ini dhabitun iaitu malikun, bukan memiliki kita, tapi boleh kontrol binatang tu. Kemudian wazallalnaha lahum, Allah Ta'ala kata kami yang zallalna artinya tundukkan, artinya sakharna itu seperti yang kita baca dalam doa kan. Dalam doa kita nak naik kenderaan, kita kata apa? Subhanallazi sakhkhara lana, subhanallazi, maha suci Allah yang Ta'ala menundukkan. Jadi zallalna ni Allah Ta'ala yang tundukkan. Tengok, zallalna lahum, untuk mereka, untuk manusia. Betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni pada manusia, sehingga Allah Ta'ala tundukkan semua binatang-binatang yang besar ni lahum untuk mereka, faminha rakubuhum. Jadi oleh kerana itu maka akhirnya sebahagian daripada binatang tu boleh kamu tunggang, boleh mereka ni menunggang binatang-binatang tu. Kemudian wa minha yakulun, dan ada yang boleh dimakan. Jadi maknanya ada boleh tunggang, kita buat kenderaan kita, kemudian tu ada yang boleh dimakan, kita guna untuk makan daging dia. Jadi ertinya dalam ayat ni ialah binatang-binatang ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya boleh dimakan oleh manusia. Jadi yang adalah kumpulan-kumpulan yang mengatakan apa kita makan binatang, kita kena vegetarian saja kan. Kalau vegetarian nak sihat tu cerita lain, tapi kalau vegetarian kenapa menyeksa binatang dan sebagainya, itu adalah satu karut marut dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan memang binatang ini adalah untuk dimakan. Kemudian walahum fiha manafi', kemudian ada lagi manfaat yang lain. Ulama-ulama sebut sini manfaat yang lain tu apa? Contohnya ialah ambil bulu dia buat baju, ambil kulit je kan guna untuk kasut, untuk apa-apa saya kan, buat kulit kan, buat kulit sarung kereta lah, buat kulit macam-macam benda kan manusia ni boleh buat. Jadi itu manafi', manfaat. Dan kemudian masyarib, minum, boleh minum dan tengok kan, boleh minum susu. Even orang Arab tengok boleh berjalan di padang pasir berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, hanya berbekalkan kepada unta yang mana unta tu boleh dimakan daging dia, dan kemudian unta tu boleh diminum susunya. Begitulah kita minum susu sampai sekarang. Susu dijual di supermarket, susu dijual. Tengok kan susu ni satu benda yang indah. Tak perlu apa kita kata, tak perlu masak. Kalau tak nak masak pun boleh kan. Tak perlu bancuh, tak perlu buat panaskan teh, tak perlu kan, minum terus kan susu kan. Tengok kan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masyaallah. Afala yashkurun, yang penting tu ialah tak mau bersyukur ke mereka ni. Itulah yang penting. Dah dapat nikmat Allah Ta'ala, sepatutnya kena bersyukur. Wattakhuzu min dunillah, tiba-tiba mereka ni mengambil selain daripada Allah. Min dunillah apa? Min dunillah alihah, sebagai Tuhan. Bukan mengambil selain daripada Allah ni sebagai untuk manfaat, tapi mengambil sebagai Tuhan, sembah. Inilah yang pelik pada manusia ni, la'allahum yunsarun. Mereka mengharapkan bahawa Tuhan-Tuhan tu boleh menolong mereka.
Tuhan-Tuhan tu boleh menolong mereka. Kita dengar lagi apa Allah Ta'ala sebutkan tentang ayat ni selepas daripada ni. La yastati'una nasrahum. Allah Ta'ala kata la yastati'una nasrahum. Mereka tu, berhala-berhala tu tak boleh nak tolong mereka ni, orang musyrik ni. Tak boleh manusia yang sembah dia tu, tak boleh nak tolong. Wahum lahum jundum muhtarun. Wahum lahum, tengok ada sini hum wahum, mereka itu, lahum untuk mereka, jundum tentera, muhdarun yang akan dibawa. Apa maksud ni? Ada dua pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Sebab ada perkataan ni wahum lahum. Wahum yang pertama tu siapa? Ada pendapat yang pertama mengatakan wahum yang pertama tu musyrik, orang musyrik. Lahum tu apa? Lahum tu ialah tuhan-tuhan yang disembah tu. Jadi wahum lahum jundum muhdarun. Orang musyrik itulah yang membantu tuhan-tuhan mereka di dunia. Nampak tak Jadi nampak tak kebodohan tu? Kebodohan di sini iaitu apa? Kebodohan atas dunia ni bukannya tuhan-tuhan itu menolong mereka, tetapi mereka itu menolong mempertahankan tuhan-tuhan tu. Kalau tak dijatuhkan, lalu untuk diruntuhkan, kalau tak dikotorkan, mereka yang tolong berhala tu. Kan pelik, satu benda yang pelik kan. Tapi mereka ni tak sedar kan. Sebab tu Allah Ta'ala kata wahum lahum jundun muhdarun. Mereka seolah menjadi macam tentera, tentera yang akan membantu kepada berhala-berhala tu. Itu pendapat yang pertama lah. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa apa? Iaitu mengatakan bahawa hum yang pertama tu adalah berhala. Lahum tu adalah orang-orang musyrik tu. Jadi terbaliklah kan, dia terbalik kan tak? Jadi maksud, kalau ikut maksud yang kedua itu di hari akhirat. Di hari akhirat nanti berhala-berhala itu tak boleh, bukan tak boleh maksudnya dia, tapi dia sendiri tu akan membawa penyembah-penyembah ni pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisap, untuk dikira, untuk dibalasi. Jadi kedua-dua makna ni, kedua-dua ini adalah sebenarnya adalah boleh dipakai, kita boleh guna, tapi dengan penafsiran yang berbeza lah. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi ayat ini, ayat kita sampai kepada ayat yang ke-76 sekarang daripada surah Yasin ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu tentang apa? Iaitu tentang Allah Ta'ala nak memberitahu tentang satu, iaitu hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang menghadapi suasana yang getih, suasana yang susah, suasana tekanan daripada orang kafir yang sentiasa menentang dia, yang menolak dia, yang memperbodohkan Nabi, yang mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi tasliyah. Jadi bagi kita alhamdulillah kan, untuk pendakwah-pendakwah Islam pada hari ini, untuk orang yang bawa Islam pada hari ini, mereka apabila mereka bawa Islam, mereka akan menghadapi apa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat begini terus menerus akan memberi tasliyah. Apa dia? Satu benda yang sentiasa yang akan berlaku, telah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah Nabi masa sedih. Sedih, apa tak sedihnya kan? Orang tolak apa yang kita bawa, orang tolak apa yang benar kan, kita rasa sedih. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini kan, fala yahzunka qauluhum, jangan kamu sedih dengan kata-kata mereka, apa-apa kata-kata mereka pun. Jadi kemudian tu Allah kata inna na'lamu ma yusidruna wa ma yu'linun, kami tahu apa mereka sembunyikan, apa yang mereka jelaskan, apa yang mereka terangkan, apa mereka nampak, yang dinampak, dan apa yang tak nampak, Allah Ta'ala tahu. Jadi sebab itulah di sini perlu diwakaf kat sini kan. Ada mem kecil di situ kan. Ada mem kecil tu maksudnya perlu berhenti kat situ. Kalau kita baca terus fala yahzunka qauluhum inna na'lamu, kalau kita baca terus macam tu, dia seolah-olahnya memberi makna bahawa jangan kamu sedih apabila kami mengetahui. Jadi macam tak betul sikit makna dia. Jadi sebab itulah kena berhenti kat situ. Kemudian Allah Ta'ala kata awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah fa iza huwa khasimun mubin. Manusia ni tak tengok ke? Manusia ni tak tengok ke bahawa Allah Ta'ala telah ciptakan dia? Awalam yarul insan, manusia tak tengok ke? Manusia di sini ada dua pendapat. Satu pendapat dalam sirah mengatakan dianya, seperti yang disebutkan dalam tafsir Jalalain, disebutkan bahawa orang ini ialah As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. As bin Wa'il ni, dia ni seorang daripada Panglima Mekah lah, orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni telah apa? Dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa satu tulang unta yang dah nak repuk tu kan. Kemudian dia pun buat macam tu, kemudian dia pun dia buat macam tu kan. Dia sembur dengan mulut dia.
Jadi berterbanganlah, jadi debu lah kan, dah kering kan. Jadi dia kata kepada Nabi, "Hei Muhammad, kau kata Tuhan kamu boleh hidupkan benda ni balik?" Apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia? Ya, Allah Ta'ala akan matikan kamu, Allah Ta'ala akan bangkitkan kamu semula, dan Allah Ta'ala akan campakkan kamu ke dalam neraka. Dahsyat kan kata-kata Nabi SAW. Terkejut dia kan. Jadi kata-kata ini dikatakan kepada Nabi SAW kepada As bin Wa'il. Ada satu pendapat lagi mengatakan kata-kata ini dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ubay bin Khalaf. Jadi dalam bentuk yang sama lah kan, dengan kata-kata yang sama, hampir sama walaupun riwayat sedikit berbeza. Jadi Allah SWT sebut kat sini kan, apa ke manusia ni berpendapat bahawa kami, dia kata, awalam yarul insan, apakah manusia ni tak nampak bahawa kami telah ciptakan dia ni daripada nutfah. Nutfah ni setitik air asalnya dalam bahasa Arab, tapi adalah untuk digunakan untuk menunjukkan kepada mani, iaitu Allah Ta'ala ciptakan dia daripada mani yang hina lah, fa iza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba dia ni datang untuk melawan kami pula Khasim tu menjadi musuh pada kami, untuk menentang kami pula Tengok kan, Allah Ta'ala ciptakan manusia menentang Tuhan. Bukan satu benda yang pelik kan. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kat sini, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Dia bawa pula perumpamaan, dia lupa kejadian dia. Apa perumpamaan kat sini? Ulama kata perumpamaan kat sini ialah apa? Dinamakan perumpamaan, tapi sebenarnya ialah kata-kata dia tu, iaitu qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang boleh hidupkan tulang-tulang ni selepas daripada dia dah kering lebur ni? Kata-kata inilah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai masal. Jadi dalam ulama tafsir membuat persoalan lah kan, adakah ini masal? Adakah ini, kalau kita masal ni ialah perumpamaan, tapi sebenarnya bukan perumpamaan seperti perumpamaan. Kenapa? Kerana kata-kata ini kata-kata yang pelik kan. Bila kata-kata yang pelik ni maknanya satu benda yang seperti seolah perumpamaan dalam bahasa Arab kan. Dalam bahasa Arab Jadi kalau kita dalam bahasa Melayu ni maka ataupun kita boleh terjemahkan mungkin dalam kata-kata yang lain, iaitu mereka membuat satu kata-kata yang pelik, dan sedangkan dia lupa ciptaan dia, iaitu daripada mani. Kul yuhyiha allazi anshaha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, yang akan menghidupkan dia tu siapa? Menghidupkan tulang, menghidupkan manusia semua tu adalah dialah Tuhan yang telah menciptakan dia daripada awal tu, daripada permulaan tu, daripada kecil dulu tu. Anshaha awwal marrah, dulu dia tak ada. Dulu awak ni Ubay bin Khalaf, awak ni tak ada. Sekarang macam mana awak ada? Allah Ta'ala ciptakan awak. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan awak, itulah Allah Ta'ala juga yang akan menciptakan awak selepas daripada awak mati. Apa yang susahnya? Itulah yang Allah Ta'ala nak bangkitkan kepada mereka tu. Kemudian allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Kemudian Allah tersebut lagi kan, Allah sebut lagi apa yang ada di keliling mereka kan. Cuba kamu tengok bagaimana orang Arab ni kalau mereka tidak ada api tidak kan, sepatutnya gunakan batu yang keras kan, ataupun apa-apa yang kering kan. Tapi kadang-kadang kayu yang kering, tapi kadang-kadang mereka ni boleh mengeluarkan api daripada kayu yang basah. Itu ada jenis-jenis kayu, ada jenis-jenis pokok di negeri Arab ni yang mana daripada kayu yang basah tu, bila dia gesek dua tu kan, dia akan keluarkan api. Masya Allah kan. Itu jadi Allah SWT sebutkan kat sini apa kayu tu? Kayu tu nama dia al-markhu wal afar. Itu kayu tu kita tak jumpa lah tempat kita ni kan. Tapi kayu tu negeri Arab. Jadi Allah SWT nak beritahu kan, maknanya daripada ni tengok kan, Allah Taala boleh keluarkan api. Itulah Allah sebut sini, allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Dia yang telah mengeluarkan api itu daripada kayu yang hijau. Kemudian fa iza antum minhu tuqidun. Daripada situlah kamu dapat menyalakan api. Tapi mereka ni tetap juga tak mau tunduk kan, tak mau dengar kan. Kemudian Allah Taala sebut lagi, awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ni tak boleh kan menciptakan awak ni? Awak ni apa sangat, simple je. Awak ni manusia kecil je kan. Langit dan bumi ni lagilah besar kan, dengan planetnya, galaksinya, dengan bumi, dengan apa yang ada dalam bumi, dengan hujan, dengan semua benda ni kan. Tak ada apa. Semua benda ni sangat besar. Kalau awak sebenarnya tak ada apa. Kalau nak dibandingkan dengan semua benda tu. Jadi Allah Ta'ala sebut situ kan, awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin. Ada ke Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tak mampu nak ciptakan awak ni kan, nak menghidupkan balik awak ni? Bala wa huwal khallaqul alim. Bahkan Allah Ta'ala ni maha pencipta, dia boleh ciptakan apa saja.
Al-Alim, dan dia ni maha tahu. Dia boleh buat apa saja kalau dia nak. Jadi innama amruhu, mudah saja bagi Allah. Apa? Allah Ta'ala nak ciptakan manusia, nak bangkitkan manusia. Apa-apa saja Allah Ta'ala sebut innama amruhu, sesungguhnya apa-apa saja, iza arada syai'an, apabila dia nak sesuatu benda, an yaqula lahu, dia akan berkata kun fayakun, dia akan berkata jadilah. Bahkan kalau kita kata itu lambat jadilah, itu kan lambat ada berapa berapa second kan. Tapi sebenarnya itu lebih cepat lagi daripada itu. Apabila Allah Ta'ala nak satu benda, dia tak ada tempoh masa lagi, itu sudah terjadi. Itu kehebatan Allah SWT. Jadi kenapalah manusia ni merasa bahawa susah sangat kan, bahawa nak ciptakan, nak bangkitkan mereka ni kembali. Jadi Allah dalam ayat yang terakhir surah Yasin kita pada pagi ini, alhamdulillah, iaitu Allah Ta'ala kata fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang padanya lah, pada kekuasaannya lah, malakutu kulli syai', kerajaan segala, kepemilikan segala sesuatu, semua benda ni sebenarnya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata sini wa ilaihi turja'un, kemudian kamu ni akan dikembalikan. Semua ni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ni kita ni akan dikembalikan akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ke mana nak lari? Kenapa kita ni kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi marilah insya-Allah kita sama-sama kan, kita baca ayat ni, kita baca ayat Yasin ni. Ayat Yasin ni masya-Allah kan, dia menembak kita, menggugat menyentap kita kan, memperingatkan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memberi hiburan-hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perasaan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pendakwah sehingga hari kiamat. Orang-orang yang bawa Islam sehingga hari kiamat, mereka akan menghadapi apa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan mendapat hiburan yang sangat cantik daripada apa yang ada di dalam surah Yasin ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.